Hai, seperti biasa, bertemu lagi kita pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan buat semua anak murid cikgu yang berada di luar sana. Apa khabar? Cikgu sentiasa mendoakan kesihatan kamu agar berada dalam keadaan yang baik. Baiklah, pada hari ini, cikgu ingin mengajar kamu semua bahasa Melayu tahun 5. Sebelum itu, silalah buka buku teks bahasa Melayu tahun 5 pada muka surat 171. Apa yang terkandung dalam 171? Marilah bersama cikgu kita belajar pada hari ini. Baiklah, pada muka surat 177, kita akan belajar tata seni bahasa. Yang mana tajuk seni bahasa kita pada hari ini ialah sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, sebelum kita melangkah jauh lagi tentang tajuk sediakan payung sebelum hujan, ingin cikgu memberitahu kepada kamu semua bahawa aktiviti kita pada hari ini ialah mengubah suai pantun dan mempersembahkannya. Mengubah suai pantun dan mempersembahkannya. Yang mana kita telah pun diberikan beberapa pantun, iaitu pantun pertama, pantun kedua, pantun ketiga, dan pantun yang keempat. Baiklah, sebelum kita mengubah suai pantun tersebut, ada baiknya kita baca dahulu bersama-sama akan pantun tersebut. Baca bersama cikgu. Sediakan payung sebelum hujan. Farisha ingin menyertai pertandingan pantun sempena minggu keusahawan sekolahnya. Dia mula berlatih untuk membina pantun. Pantun pertama yang dibina oleh Farisha berbunyi, wanginya aroma bunga telepok, tiada di hutan, sukar dicari. Diberikan nama, insyuran berkelompok, tanda ingatan, pemimpin bistari. Itu adalah pantun pertama yang dibina oleh Farisha. Manakala pantun kedua berbunyi, naik perahu, pergi ke kota, pergi bertiga, menjual beban. Ambillah tahu akan hak kita agar keluarga tidak terbeban. Itu adalah pantun kedua yang dibina oleh Farisha. Manakala pantun yang ketiga berbunyi, berenang memerang bersama Tuntung, tersangkut kaki terkena joran. Murid sekarang sungguh beruntung, insyuran dimiliki tanpa bayaran. Itu adalah pantun yang ketiga. Manakala pantun keempat pula berbunyi, pohon koko tumbuh sekata, petik bersama, muat dipedati. Jauhkan risiko diri kita, insyuran diterima sebagai ganti. Nah, itu sudah keempat-empat pantun yang telah pun dibina oleh Farisha. Baiklah, adakah kamu nampak ayat yang berwarna merah pada pantun pertama, iaitu wanginya aroma bunga telepok, tiada di hutan sukar dicari. Manakala pantun yang kedua yang berwarna merah berbunyi, ambillah tahu akan hak kita agar keluarga tidak terbeban. Pantun ketiga, berenang memerang bersama Tuntung, tersangkut kaki terkena joran. Manakala pantun yang keempat berbunyi, jauhkan
risiko diri kita, insurans diterima sebagai ganti. Itu adalah ayat-ayat pantun yang dibina oleh Frisha dan telah pun diwarnakan dengan warna merah. Seperti kata cikgu tadi, aktiviti kita adalah mengubah suai pantun dan mempersembahkannya. Maka ayat pantun yang diwarnakan merah itu akan kita ubah suai. Tetapi berdasarkan perkataan yang telah pun diberikan kepada kita ini. Berdasarkan pantun-pantun, ayat-ayat pantun yang telah pun diberikan kepada kita ini akan kita ubah suai mengikut kesesuaian yang betul pada ayat pantun yang telah pun diwarnakan merah. Kita baca ayat-ayat pantun yang bakal kita ubah suai ke dalam ayat yang diwarnakan merah tersebut. Lebah bersarang di pokok jelutong. Ikan gelama dibuat keropok. Senang keluarga, tiada terbeban. Insurans diterima, syukur di hati. Pisang kaki di atas ran. Ayam kinantan dimasak kari. Ambillah tahu manfaat kita. Kurangkan risiko diri kita. Itu adalah ayat-ayat pantun yang bakal kita ubah suai ke dalam ayat-ayat pantun yang diwarnakan merah pada pantun pertama, pada pantun kedua, pada pantun ketiga, dan pada pantun yang keempat. Baiklah, sebelum kita mengubah suai pantun tersebut, ingin cikgu memberitahu kamu apakah dia ciri-ciri pantun. Sebelum kita sama-sama mencari apakah ayat-ayat pantun yang bersesuaian untuk kita gantikan dengan ayat pantun yang berwarna merah tersebut, supaya kamu senang faham bagaimana nak mengubah suai pantun itu nanti, cikgu nyatakan ciri-ciri pantun terlebih dahulu. Yang pertama, pantun mengandungi 4 kerat ataupun baris. Selalunya pantun yang elok tu ada 4 kerat, 4 baris. Sebenarnya pantun tu banyak. 6 baris ada, 6 kerat ada, 8 kerat ada, 12 kerat pun ada. Tetapi sekarang ini kita akan belajar pantun 4 kerat ataupun 4 baris. Yang kedua, jumlah perkataan dalam sebaris antara 4 hingga 5 patah perkataan. Itu adalah ciri-ciri pantun yang baik. Yang ketiga, jumlah suku kata sebaris antara 8 hingga 12 suku kata. Yang keempat, ada hubungan antara pembayang 2 baris di atas dan maksud 2 baris di bawah. Okay, seterusnya, yang kelima, bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama, AB, AB. Yang keenam, bahasa yang halus, penuh kiasan dan sindiran serta banyak menggunakan unsur alam. Dan yang ketujuh berbunyi, maksud isinya syarat dengan pengajaran, moral dan falsafah hidup. Baiklah, adakah kamu nampak yang nombor 5 ini? Bunyi rima akhir seuntai pantun itu mestilah sama AB, AB. Inilah yang bakal cikgu terangkan kepada kamu supaya kamu mudah nanti untuk mengubah suai 4 buah pantun yang telah pun direka oleh Farisha tadi. Dan ada hubungan antara pembayang 2 baris di atas dan maksud 2 baris di bawah. Kita tengok semula pantun yang telah pun diberikan kepada kita ini. Wanginya aroma bunga telapak, tiada di hutan sukar dicari. Itu adalah pembayang pantun.
diberikan nama insyuran berkelompok, tiada tanda ingatan pemimpin Bestari. Itu adalah maksud pantun. 2 di atas pantun, setiap pantun ini adalah pembayang kepada pantun 4 kerat. Manakala 2 baris yang berada di bawah adalah maksud pantun tersebut. Faham? Dan yang nombor 5 tadi kan, rima hujungnya mestilah sama. AB, AB, AB. Maksudnya, tengok pantun yang pertama. Okey, wanginya aroma bunga telepok. Hujungnya okey. Kemudian, tiada di hutan suka dicari. Di hujungnya RI. Manakala maksudnya, diberikan nama insyuran berkelompok. Adakah kamu nampak okey dan berkelompok okey? Mesti sama. Dan tanda ingatan pemimpin Bestari. RI, RI. Itu adalah maksudnya di rima hujung pantun yang paling baik itu ada AB, AB, AB. Itulah maksudnya. A, okey, A, RIB, okey, A dan RIB. A, B, A, B. Faham boleh? Dan yang kedua, cikgu terangkan lagi. Naik perahu pergi ke kota TA. Di hujung dia kan. Pergi bertiga menjual pemban AN di hujungnya. Ambillah tahu akan hak kita TA. Nampak? TA dan TA agar keluarga tidak terbeban AN. AN. Adakah faham kan? A, B, A, B. Maksudnya bunyi rima di hujung itu mestilah sama. Supaya pantun kamu itu akan nampak menarik nanti. Memahami bagaimana kita nak mengubah suai pantun nanti? Okey, baiklah. Cikgu baca lagi semula pantun ini. Wanginya aroma bunga telepok, tiada di hutan sukar dicari. Inilah yang bakal kita ubah suai nanti pada pantun yang pertama. Yang kedua, ambillah tahu akan hak kita agar keluarga tidak terbeban. Inilah bakal yang kita, cikgu dan kamu semua di luar sana, ubah suai pada pantun yang kedua. Berenang memerang bersama tuntung, tersangkut kaki terkena joran. Ini akan kita ubah suai bersama-sama sebentar nanti. Dan pantun keempat, jauhkan risiko diri kita, insyuran diterima sebagai ganti. Itu adalah pantun yang keempat baris yang bakal kita ubah suai sebentar nanti juga. Dan yang ini adalah ayat-ayat bakal pengganti kita pada baris ayat yang telah pun diwarnakan merah. Baiklah, yang ini sudah tadi cikgu ajar dan terangkan kepada kamu kan. Baik, seterusnya, ini adalah pantun di atas tadi tu. Sediakan payung sebelum hujan. Aktiviti mengubah suai pantun dan mempersembahkannya. Seperti kata cikgu tadi, pantun yang berwarna merah ini ayatnya akan kita ubah suai. Dan pengubah suaian itu berbunyi. Lebah bersarang di pokok jelutung, ikan gelama dibuat keropok. Senang keluarga tiada terbeban, insyuran diterima syukur di hati. Pisang kaki di atas ran, ayam kinantan dimasak kari. Ambillah tahu manfaat kita, kurangkan risiko diri kita. Menggunakan baris-baris ayat pantun ini kita akan ubah suai. Pantun 4 kerat sebanyak 4 buah itu yang dibina oleh Farisyah dengan susah hati. Cikgu bantu kamu bagaimana nak mengubah keempat-empat buah pantun tersebut. Marilah kita lihat bersama-sama. Baiklah, ini adalah pantun
yang telah pun cikgu buatkan untuk kamu berdasarkan ayat pantun yang telah pun diberikan kepada kita. Pantun yang pertama di atas tadi kan warna merah. Sekarang inilah ubah suai pantun tersebut. Kita baca bersama-sama. Pantun 1. Ikan gelama dibuat keropok, ayam kinantan dimasak kari. Diberikan nama isyuran berkelompok, tanda ingatan pemimpin bestari. Adakah nampak? Okey, okey. RI di hujungnya. AB. Boleh kan? Yang kedua, naik perahu pergi ke kota, pergi bertiga menjual beban. Ambillah tahu manfaat kita, senang keluarga tiada terbeban. Pantun yang ketiga berbunyi, lebah bersarang di pokok jelutung, pisang kaki di atas ran. Murid sekarang sungguh beruntung, insurans dimiliki tanpa bayaran. Dan pantun yang keempat berbunyi, pohon koko tumbuh sekata, petik bersama muat di pedati. Kurangkan risiko diri kita, insurans diterima, syukur di hati. Baiklah, itu adalah 4 buah pantun yang telah pun cikgu bantu kepada kamu dengan cara ubah suai pantun tersebut, dan cikgu serta kamu juga bersama-sama telah pun mempersembahkan pantun tersebut dengan intonasi yang betul. Maka besarlah harapan cikgu, dapatlah kamu membina pantun kamu itu dengan tulisan yang cantik berdasarkan contoh jawapan yang telah pun diberikan oleh kamu di depan kamu ini sekarang. Cikgu telah pun menyediakan pantun yang telah pun diubah suai. Pantun 1, ikan gelama dibuat keropok, ayam kinantan dimasak kari. Inilah pantun yang kita ubah suai. Yang kedua, ambillah tahu manfaat kita, senang keluarga tiada terbeban. Yang ketiga, lebah bersarang di pokok jelutung, pisang kaki di atas ran. Dan akhirnya, kurangkan risiko diri kita, insurans diterima, syukur di hati. Baik, itu adalah pantun yang telah pun diubah suai berdasarkan pantun yang diberikan kepada kita dalam buku teks 171. Baiklah, setelah cikgu menerangkan kepada kamu serta memberikan pengubah suaian pantun tersebut, maka harapan cikgu, bolehlah kamu menulis pantun yang telah pun diubah suai berdasarkan jawapan yang telah pun cikgu berikan. Tulislah dengan cantik, buatlah dengan betul, mengikut perenggan, dan belajarlah rajin-rajin, kerana orang yang rajin pasti berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Harap dapat berjumpa lagi.